pulang. Okay. Saya nak berbalik pada soalan kedua. Saya nak berbalik pada sebutan pengurusi tadi tentang kiri, tengah dan kanan. Sebenarnya tiap-tiap movement ada kiri, tengah dan kanannya. Ya. Sama ada kiri, tengah, kanan itu bercanggah ataupun antagonistik ataupun non-antagonistik. Karena dalam perjuangan kita perlukan 3 tahap itu. Ya, yang satu itu keras memberi laluan untuk kita fikirkan masa depan. Yang satu lagi cuba mengimbangkan keadaan. Yang satu lagi memberitahu apa yang sedang berlaku dan apa yang harus kita lakukan. Maka itu juga walaupun ada yang pecahan dari segi ideologi tertentu, tapi dalam ideologi sendiri juga ada pecahan seperti itu dan kita sambut baik kerana ini adalah teguran dan mengatur perjuangan. Okey, Doktor sekejap Okey, kita menggerakkan kursi tanpa menggerakkan mulut Okey, silakan. Okey, memanglah pada kami kita sebagai seorang sosialis kita memperjuangkan hak, memperjuangkan keadilan. Kita juga tidak membenarkan sesiapa menindas sesiapa. Dan asas kami adalah kasih sayang. Ya, karena di segi itu kita dapat keadilan, di situ juga kita dapat keharmonian, kita dapat demokrasi dan berbagai-bagai lagi. Bermaknanya bagaimana kita menghormati rakyat dan bagaimana kita nak maju ke depan agar memperkasakan mereka. Maka itu juga dalam isu Kota Damansara pilihan yang 2013 ni hijau sikit, sosialis jadi isu, walau 2008 sosialis tidak ada isu langsung. Ya, ini kerana ada saya boleh katakan pencerobohan di Kota Damansara. So kita dituduh di Tok Umar dan berbagai-bagai lagi, termasuk Ustaz dari awam. Kerana itu saya rasa ada sesuatu yang berlaku di mana tidak patut masuk di Kota Damansara. Maka itu saya juga teruja untuk memberi pandangan dan juga mengeluarkan pandangan bahawa perjuangan sosialisme itu sudah ada dalam Al-Quran. Isu dialektik sudah ada dalam Al-Quran. Kerana hanya saya bukan ustaz, tapi apabila kita mencari kebenaran, kita berusaha. Seperti mana juga dulu masa kita perjuangkan isu setinggan, saya dengan saudara Salbam, kita terpaksa mengkaji undang-undang, menterjemahkan undang-undang hingga kita mengatakan orang setinggan bukan setinggan tetapi peneroka bandar, kerana setinggan tidak ada hak di atas tanah. Ya, maka itu juga kita berusaha ke arah itu untuk mencari satu pertemuan kerana kita ingin memperjuangkan hak rakyat. Maka itulah ada yang kita gunakan kod yang terpenting pada saya yang bunyinya begini: dan kami hendak memberikan kurnia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan hendak menjadikan mereka pemimpin serta jadikan mereka orang-orang yang mewarisi bumi. Ini Qasas 28 ayat 5. Kalau kita kaji ayat ini, it is very socialistic. Kalau orang tak tahu, ingat ini orang sosial yang cakap, tapi sudah ada dalam Al-Quran. Ini sebenarnya memberi satu ketegasan, seolah-olah kita bergambar sudah ada ditakdirkan bahawa orang yang ditindas, orang yang ditindas akan bangkit, memimpin dan mewarisi dunia. Apabila kita mengatakan orang yang ditindas, memang ada orang yang tindas, orang yang kena tindas, maka timbullah kapitalis dan juga bekerja. Di sini jugalah kita cuba mengkaji apakah peranan kapitalis, apakah peranan pekerja, apakah peranan kerajaan yang memihak pada kapitalis. So itu juga kita mahu tahu apa yang sudah berlaku. Kerana kalau kita kupas secara saya yang orang biasa ni, dari segi apa yang berlaku, isunya yang disebut kurnia, tertindas, menjadikan mereka pemimpin dan jadikan mereka orang yang mewarisi bumi. Bermakna sudah satu ketegasan. Don't know when, but the poor will rise up and take over the world and run the show
seperti mana yang mereka harus lakukan demi kepentingan rakyat dari segi keharmonian, keadilan dan seterusnya. Dan kami pegang pada itulah sumber ilham kami dan itu jugalah perjuangan kami. Ya, kalau kita kupas dari segi itu, kalau kita kata Quran itu blessing. Ya. Kerana Al-Quran lebih memihak pada yang miskin yang tertindas. Ya. Dan juga kita dapat lihat dari segi kasih sayang, rahmah dan juga menghormati. Ya, juga kita mengatakan penindasan, siapa yang melakukan penindasan, ya, kita cuba mencari satu perimbangan. Memang tidak ada perimbangan antara orang yang menindas dan orang yang ditindas, kerana yang menindas ingin keuntungan, yang ditindas ingin secebis keuntungan itu untuk melanjutkan hidup mereka sekeluarga. Dan tidak ada undang-undang untuk memisahkannya. Maka itu jugalah rakyat yang miskin sentiasa menjadi mangsa. Ya, dan juga apabila mereka merayu untuk pimpinan ataupun pemerintah memihak kepada kapitalis kerana mereka dapat imbuhan dan berbagai-bagai lagi. So maka itu juga kita merasakan patut kita fikirkan bersama, kerana kapitalis menjadikan rakyat sebagai robot untuk ditindas untuk mendapat keuntungan. Jadi kata kita mengatakan berkiblat pada penindasan dan mempertuhankan pada keuntungan. Kita juga dapat lihat bagaimana dalam pengalaman kami kapitalis bersebahan dengan agensi-agensi kerajaan termasuk orang politik untuk menghasap orang miskin, tak kisah ladang ke, setinggan ke, penuh ke bandar ke, union ke, sama juga. Ya, bermaknanya yang kaya bersebahan dengan pemerintah untuk memusuhi yang miskin, kerana orang miskinlah sumber keuntungan mereka. Itu juga menjadi masalah. Andainya ya, ada masanya kerajaan cuba mencelah untuk mengubah undang-undang ataupun mencabut tangan dalam pemasaran dan seterusnya, selalunya kalah. So bertukarlah deregulation, akhirnya kapitalis yang menang. Dengan adanya program-program seperti apa kita panggil neoliberal, dengan GST-nya, dengan TPPA, ya, Free Trade Agreement-nya, dengan perswastaannya, itu juga akan menimbulkan masalah, akan memiskinkan lagi rakyat. Ya, sebab maka itu juga kami mengatakan bahawa ini tidak patut berlaku. Kami mengatakan rakyat harus bangun, dan sudah ada ayat. Ayat ini sebenarnya macam dia sudah ditakdirkan untuk orang yang miskin menjadi pemimpin, mewarisi dunia. There's no such thing. Kalau kita lihat dari segi ayat ini, it's already ditakdirkan. You yang ditindas akan menjadi pemimpin dan mewarisi dunia. Bagaimana you nak jadi pemimpin? Apa yang harus difikirkan bersama? Apakah ilmu yang ada? Bagaimana you berhubungi antara satu dengan yang lain? Apakah konsep yang digunakan? Kami mengatakan konsep dialektika yang ada dalam Al-Quran. Dalam penulisan saya pun saya sebut, ya, hubungan yang ada dalam Al-Quran menunjukkan bahawa konsep ini sudah ada. Kerana banyak orang mengatakan dialektikanya untuk komunis ke sosialis saja. Sudah ada. Dan tapi konsep dialektik ni sudah ada zaman Al-Ghazali lagi. Wadikul Primary konsep. Dan penulisan saya mengatakan ibarat kita ni seorang manusia tengah-tengah barzah, ya, antara langit dan bumi. Sebahagian kita langit, sebahagian kita bumi. Yang langit itu macam malaikat, yang bumi itu macam syaitan. Kita tak boleh mengikis sifat syaitan, tidak boleh mengikis sifat malaikat. Hanya kita boleh imbangkannya. How do you balance? Ya, dan inilah dalam dunia kita mengimbangkan. Walaupun ini bercanggah, tapi dia juga menyempurnai satu dengan yang lain. Itu yang saya merasakan bahawa konsep ini sudah ada. Sama ada kita mau cari atau tidak, sama kita mau menggunakannya dengan secara yang baik. Karena kita percaya buku-buku agama sentiasa menceritakan tentang keadilan, ya, tentang bagaimana rakyat ditindas, bagaimana timbang tunjangan di belah sebelah dan berbagai lagi. Yang juga kita dapat lihat bahawa walaupun begitu, ya, dalam keadaan yang seperti ini, ada juga yang ingin mempertahankan status quo. Tak nak mengubah keadaan, bermakna menghalalkan penindasan. Ya. Karl Marx mengatakan bahawa peranan ahli falsafah ataupun intelektual bukanlah untuk menterjemahkan dunia dalam berbagai bentuk dan cara.
Akan tetapi untuk mengubahkannya, the point is to change it. So you don't apologize. Look for it, change it. Ya, kalau tidak nanti kita boleh dapat PhD dalam berbagai bidang. You apologize, you explain away, but there's nothing is in abstraction. Walhal penindasan, kemiskinan, there's an emotional aspect yang harus kita fikirkan bersama, kerana kita menganggapkan yang miskin ini anak-anaknya boleh menjadi pemimpin, but they are always left out. Sama jugalah, minta maaf kan bila kata mengimbangkan yang bercanggah, minta maaf. Saya juga mengatakan bahawa dalam Islam pun ada syariat, ada makrifat. It's not syariat saja ataupun makrifat. It is this and that according to situation. Ya, syariat saja, hukum hakam, surga neraka. Makrifat duduk atas gunung dah bertasbih dan seterusnya. Both not good. How do you balance it? Ada masa bermakrifat, ada masanya bersyariat. Itu yang harapan kita. So dalam konsep sosialisme, it's a normal concept. Ya, dari segi how do you balance the opposite. Kerana itulah panduan hidup kita dan itu jugalah kita gunakan dari segi perjuangan sosialisme. So maka itu juga kalau kita lihat dari apa yang dikatakan pemimpin, ya, dan juga kita mengatakan bagaimana kita nak menggerakkan, sudah ada dari segi kesedaran wasatiyah, sudah ada ihdinas siratal mustaqim dan berbagai lagi untuk menunjukkan we find the middle road, we find a balance, ya, dari segi keadilan dan seterusnya. Tetapi bila ayat ini memang saya amat suka sekali, kerana macam saya ulangi sekali lagi, memberitahu kepada kita you ditakdirkan menjadi, bukan so masanya. Dan kalau kita nak ambil alih bukan senang. Kapitalis bersenangan pemerintah akan hasap orang miskin supaya kita tak dapat mewarisi bumi. That's the time we should get together, membincang bersama apa yang harus kita lakukan demi kepentingan rakyat, kerana kita yang disebut dalam Al-Quran mewarisi bumi. Terima kasih.